Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, wa an yastahmila 'alaiha idza adathu bi an yasbira 'ala idaiha. Kata musannif, wa an yastahila, dan bahawa dan bahawa bersabarlah ia oleh suami itu 'alaiha 'ala zaujah atau 'ala imra'atin, atas isterinya, bila idza adathu, apabila menyakiti ia isteri akan suami. Macam mana dia kata yastahmila tu? Asalnya yastahmila ni tuntut tanggung lah. Lagu mana? Ai wa dzalika musawwarun, bermula demikian itu istahmala yastahmilu istihmalan, wa dzalika musawwarun ay wa dzalika istihmalu 'alaiha idza adathu bi an musawwarun, ditaswirkan dia bi an yasbira, dengan bahawa bersabar ia suami, ala idaiha, atas gangguannya isteri, atas kesakitan ataupun atas menyakitinya isteri itu, idhafah masdar kepada fa'il. Itu dah teranglah tu. Wa yatalattafa atah berkata ayastahmila, ambil an masdariyah balik. Baik. Wa yatalattafa, dan bahawa berlemah lembut ia suami biha bizaujah, dengan isteri itu, bi ayyudariha, tu adara akan yudariha, betul lah. Tu okey, yudariha, dengan bahawa meramah mesra ia suami akan isteri itu, lagu mana? Bil ma'ruf, ta'alluq yudariha, dengan cara yang baik. Tu pun kita dah habis dah. Ni sambung hari ni. Kerana apa kita kena buat begitu? Kerana apa kita kena bersabar? Kerana apa kita kena berlemah lembut? Kenapa kita kena beramah mesra dengan dia? Ilat fa innahunna, ni fa liquwati ta'lil lah, istilah kaedah macam kita nahu gitulah. Fa liquwati ta'lil, untuk menguatkan ta'lil dia, iaitu fa innahunna, kerana bahawasanya isteri tadi tu naqisatu aqlin, khabar inna, iaitu mereka itu kurang, mereka itu isteri-isteri perempuan, aqlin akal, wa dinin ataf aqlin, dan juga agama mereka itu kurang. Akal mereka kurang dengan makna mereka cepat emosi, berfikir tidak panjang,
dari sudut agama kurang dengan makna mereka itu kurang dari sudut waktu ibadat kurang sebab ada haid. Tu kurang beramal dengan sebab haid. Adapun laki-laki tak ada masa haid, maka dia boleh beramal ikut suka dia ya. Tu naqsi aqlin wa dinin. Tu maksud dia. Jadi dia tu beremosi, tak tentu hala. Mari haid nak marah lalu. Maka kita kena bersabar seorang suami. Kita dah sebut dalam ciri-ciri suami yang soleh tu tak payah nak tulis lah. Jadi dia kadang-kadang dia itu dalam datang haid, datang period, maka dia akan rasa lain macam emosi dia. Maka kena sabar je lah. Dalam masa yang sama di pihak isteri pula bukan sebagai lesen untuk buat lebih kurang pada suami pula waktu tu. Oh, suami aku soleh dah, tak apa aku buat lebih kurang kat dia. Tak boleh. Itu bukan lesen untuk kita buat lebih kurang pada suami. Kalau kita tahu suami kita tu soleh dah, tu bukan lesen dia. Kena faham elok-elok. Ini nisbah kepada suami tu nak buat lagu mana terhadap isteri. Bukan isteri ambil nas kitab ini jadikan dalil bagi diri dia untuk menghalalkan dia buat lebih kurang pada suami dia waktu dia itu tak betul. Wa fil hadithi, dan pada hadis, laula anna Allah satara al-mar'ata, jikalau tidaklah bahawa Allah Subhanahu wa taala itu khabar anna satara al-mar'ata maf'ul bi satara, ai satarallahu al-mar'ata, menutup ia Allah akan perempuan itu, menutup ta'aluba bil haya'i, dengan malu. Kalaulah Allah Taala tidak menutup perempuan itu dengan malu, lakanat, lam tu jawab lau, lakanat la tusawi kaffan min turabin, niscaya tidak adalah ia perempuan itu, niscaya adalah ia perempuan itu tidak menyamai ia perempuan itu kafan, akan segenggam pun daripada turab, daripada tanah. Kalau Allah Ta'ala tidak menutup haya, tidak menutup perempuan itu dengan sifat pemalu, niscaya nilai seorang perempuan itu takkan sama dengan segenggam tanah. Makna murah sungguh. Kalaulah perempuan tak ada malu, maka murahlah. Jadi isteri salihah yang pertama hari ini mestilah dia dipenuhi dengan sifat malu. Macam mana kaedah malu? Ulama sebut malu yang bertempat. Bukan dengan suami pun malu. Malu lagu mana? Di luar rumah dia tak bercakap dengan ajnabi. Sebab apa? Malu. Di luar rumah dia tutup aurat dengan sempurna, elok. Sebab apa? Malu. Di luar rumah dia tidak pandang lebih kurang kepada ajnabi lain. Sebab apa? Malu. Malu saja di luar rumah. Langkah setapak di luar rumah, malu. Mendidingi diri 100%. Itu isteri yang solehah. Dalam rumah, malu dia 100% tadi jadi 0% kepada suami dia. Tu. Sekira-kira nak telanjang bogey sekalipun tak ada masalah. Sebab apa? Ni suami aku. Tu tak ada masalah. Itu konsep malunya. Sebab tu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebut, tak silap, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu, alamat seorang perempuan itu, perempuan ialah adanya sifat malu. Dan alamat bagi seorang itu perempuan ialah dia itu ada sifat malu. Dan alamat bagi seorang itu laki-laki ialah dia mempunyai janggut. Tu. Okey, jadi siapa-siapa laki-laki yang tak ada janggut, berjanggutlah. Tak payah duk carilah orang yang tak ada janggut tu. Tu. Janggut itu menunjukkan kelelakian seseorang. Okey. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, jadi malu. Isteri salihah pertama hari ni. Wa an yusallikaha, dan bahawa memperjalankan ia suami akan imra'atan, akan isteri itu, akan maf'ul bih kedua, sabilal khairi, akan jalan yang baik. Jalan yang baik lah. Akan tuntun dia jalan yang baik. Jadi suami yang soleh pada hari ini akan tuntun isteri ke jalan yang baik. Ke jalan yang baik lah. Gi bawa dia pergi mengaji, bawa di majlis zikir, pergi bawa dia ke majlis selawat. Tu tuntun isteri ke arah yang baik. Bukan sebaliknya, pergi disko lah, pergi tempat maksiat lah, pergi tempat yang lara lah. Hak tu dia berahi. Hak tempat baik-baik yang dapat cari pahala, dia tak mau bagi isteri dia pergi, ataupun dia tak mau bawa isteri dia pergi. Majlis ilmu dia tak mau bawa pergi. Suami yang soleh dia akan tuntun isteri dia ke jalan yang baik dengan makna
dia bawa pergi dia pergi majlis ilmu, dia bawa pergi majlis zikir, dia bawa pergi pada majlis selawat dan sebagainya. Tu. Okey. Kata musannif rahimahullahu taala, qala ar-Ramli, telah berkata oleh Imam Ramli fi Umdatir Rabih, dalam kitab Umdatir Rabih, laisa lahu maqul qaul, laisa lahu darbuha, tidak adalah baginya suami darbuha, pukulnya isteri, dhafat masdar kepada maf'ul, ai laisa darbuhu, laisa darbuha kainan lahu lam tu ta'alluq bagi muta'allaq, khabar laisa mahdhuf, darbuha isim laisa muakhar. Okey, darbuha tu apa dia? Ala ta'alluq ala ta'liliyah, ai ala sababi tarkis salati, atas sebab meninggalkan sembahyang. Ini pandangan yang kata tak boleh untuk kita pukul dengan sebab isteri itu tidak sembahyang. Bercanggah dengan qaul asah dululah. Dia dah kata dah ada dua qaul. Ini pandangan yang ghairul asah, yang tidak asah. Pandangan asahnya boleh. Ni dia pilih, Ar-Ramli ni pilih pandangan yang kata, dia kata bahawasanya tidak boleh pukul isteri dengan sebab meninggalkan sembahyang. Bahkan yakni bal yaqtasiru, bahkan terbatas ia suami alal amri, ta'alluq alal amri, atas menyuruh, alal amri atas menyuruh zaujahnya lah, ala amri zaujatihi. Tu kama wa dzalika thabitun, kama itu ta'alluq bagi khabar yang mahdhuf, taqdiruhu wa dzalika thabitun, dan bermula demikian iqtisaru. Tu demikian itu, wa dzalika liqtisaru 'ala al-amri thabitun kama qalahu, seperti mana telah berkata ia akan barang oleh fa'il atiyatu, oleh atiyah. Okey, oleh atiyah tu mamnu' min as-saraf, sebab dia itu isim alam, lagi pula tak marbutah. Okey. Kata musannif rahimahullah, dua ilat di situ. Wa ayyu'allimaha, dan juga atah lagi lah atas tu. Wa ayyu'allimaha, dan bahawa mengajar ia suami akan isteri, akan maf'ul bih ma tahtaj. Ma tu maf'ul bih kedua lah, muta'addi dua maf'ul. Ma tahtaju, akan barang, dan yakni apa-apa ilmu kena kepada masadak ilmu lah. Ilmu mana-mana ilmu yang tahtaju, yang berhajat ia isteri, ilaihi, ilama, kepadanya, kepada barang itu. Fid dini, tahtaj itu ta'alluq fid dini, kepada din, kepada agama. Tu min ahkamit taharati. Fid dini, min tu ta'alluq hal mahdhuf, sahib halnya ad-din, ai hala kaunihi kainan, hal keadaannya, ai hala kauni dini kainan, hal keadaan agama itu adalah ia min ahkamit taharati, daripada segala bagai hukum-hukum taharah, hukum-hukum bersuci. Tu kena ngajar. Kita dah bagi tahu dulu, suami yang soleh ialah mengajar bab fardu ain. Jadi tak payah tulis lah, dia ulang balik. Kal ghusli ay wa dhalika thabitun ay wa dhalika ihtiyaj ilaihi fid din min ahkamit taharah thabitun kal ghusli, seperti mandi, minal haidi, daripada haid, wal janabati, ataf al haidi, dan juga janabah, mandi junub bila dah bila dah bersetubuh ataupun keluar air mani, maka dia itu kena mandi wajib. Kita kena ajar dia. Jadi suami yang soleh dia ajar semua ni lah. Secara khusus kita buat, secara khusus tak payah khusus lah, dah sama lah macam itu, fardu ain lah tu, senang. Kalau ghusli minal haidi, dia ajar bab haid, dia ajar. Jadi persediaan orang laki-laki, kalau lah tak erti bab haid, terus duk kahwin lah. Terus duk kahwin lah, ngelamunya dulu. Duk bohong apa, ingat haid ni senang, haid ni payah. Zaman-zaman belajar lah, boleh belajar haid. Tu pun tak mau belajar sebab apa? Nak main. Tu kerja kita, main kerja. Main, PUBG, main. Tu je. Kehidupan talibul ilm yang sepatutnya ijazah sarjana muda pengajian Islam syariah, ijazah sarjana muda pengajian Islam usuluddin. Itu graduate lah. Isi tak ada. Tu kita sudah membohong
Tu. Kita sudah membohong mak bapak kita. Tu. Mak bapak kita hantar untuk jadi orang alim, untuk jadi orang berguna, kita ijazah sarjana muda kelas pertama. Mak bapak pun tepuk. Tapi dalam hati isinya kosong. Bohong sahaja. Tu. Mak bapak bagi kat kita duit, itu jadi fardu ain atas kita mengaji sungguh. Kita tak mengaji sungguh, berdosa besar. Tu. Mengkhianati duit mak bapak bagi. Tu. Okey. Padan muka. Tanggung sendirilah dosa tu. Nak patah balik zaman tak boleh dah. Tu. Maka sekarang yang masih belajar lagi kena mengaji sungguh-sungguh, bagi tubik jadi alim. Tu. Jangan dia buat kata aku ni bukannya budak Mesir. Dia tak syarat Mesir, ilmu hak Allah Ta'ala. Yang nak Mesir ke, nak Yaman ke, nak dalam rumah ke, Unija ke, UiTM ke, apa ke, ya nak ilmu dapat. Ramai saja di fatwa ni tu ulama-ulama tak pernah pergi luar pun, tapi alim berdengung boleh jadi JK fatwa lagi. Tu sebab apa? Sebab dia nak ilmu. Ilmu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis. Jadi kena belajar baik. Wal janabati, janabah. Janabah ni suami kena tengok dia mandi junub. Paling kurang sekali lah. Paling kurang sekali seumur hidup kita tengok sahkan. Betul dah ni, sah dah mandi junub ni. Kalau tak, tanggunglah atas kita taklif tak pernah tengok dia mandi junub. Mandi junub mana tahu kita tengok dia mandi junub. Kena tahu. Kena tahu sah ke tak selama ni bini aku mandi junub ni. Kalau tak buat, masalah tu. Isteri nanti tuntut dia akhirat tu je. Senang jawab dia. Wa kal wudu'i ataf kal ghusli. Begitu juga wuduk, kita tengok isteri kita ambil wuduk. Tolong ambil wuduk, saya nak tengok. Walaupun isteri kita ustazah sekalipun. Ustazah tu semua gelaran saja. Bila seseorang panggil kita ustaz ke, ustazah ke, tak semestinya kita alim. Kalau perasaan alim tu bodoh namanya. Tu bukannya orang alim. Orang alim bukan tergantung pada gelaran. Orang nak panggil brother ke, nak panggil bro ke, tapi kalau dia tu ilmu dia ada, orang alim lah tu. Ini panggil ustaz, panggil ustazah sebab apa? Sebab dia ijazah sarjana muda pengajar Islam. Tapi bila bicara bab agama macam tak tahu apa. Ijazah sarjana muda usuluddin tak erti nak hurai sifat 20. Ijazah sarjana muda fiqh syariah tak erti nak mengajar kitab Muyatul Musalli. Dah apa benda? Tak ada apa. Tu kita sama macam orang awam. Tu okey. Wa tayammumi, begitu juga tayamum kalau perlu. Tu tayamum lagu mana kita kena tengok betul ke tak kalau perlu tayamum. Wal haidhi, haidhi ni ataf berkata ahkamit taharah lah. Ataf ma'tuf, dia panggil atful khas 'ala al-'am. Atful khas 'ala al-'am tak silap. Yang mana khas? Haid tu khas, ahkamut taharah 'am. Ai min kulli ma yata'allaqu bihi, yakni daripada setiap barang yang bertakluk, yang bersangkut paut ia barang bihi, dengan dia, dengan haid. Tu. Okey. Habis. Jadi apa-apa yang bersangkut paut dengan haid lah. Dalam bab haid, istihadahnya, mana istihadah, mana haid. Istihadah kembali kepada 7 hukum, yang mutahayyirah, yang ghair mutahayyirah, yang ada yang tahu masa, yang mu'tadah, yang mubtada'ah. Tu semua kena tahu. Haid tu pula berapa hari, kalau keluar tu pula begini-gini, haid ke tak. Tu semua kena tahu. Orang lelaki kena tahu, wajib tahu masa nak kahwin. Kalau perempuan memang kena tahu dah, tak kahwin pun kena tahu tak? Sebab diri dia dah berlaku hukum haid. Falladhi la budda min irsyadin nisa'i. Kalau isteri suruh suami ambil wuduk sebab nak cek betul ke tak, boleh ke? Boleh ya. Tapi tak wajib lah. Yang wajibnya suami ajar isteri, isteri tak wajib ajar suami. Tu. Jadi isteri ni senang. Isteri ni di syarak dah peruntukkan kepada dia dah, untuk orang jaga dia. Sebelum dia jadi isteri orang, bapak dia jadi wali dia. Bapak dia yang kena jaga dia. Dah jadi isteri orang, suami pula kena jaga. Nanti dah tua, suami mati tak kerja, anak dia pula kena jaga. Tengok perempuan Allah Ta'ala jaga pada lahir sampai mati. Jadi tak ada istilah nak kerja dululah orang kahwin. Tak ada istilah tu. Tu. Kau dah terpengaruh dengan set-set Yahudi suruh kahwin lambat. Set-set perempuan. Kerja dululah, tak ada kerja lagi. Perempuan duk fikir kerja.
Orang lelaki relax, perempuan pergi kerja. Lelaki lah yang kena kerja. Perempuan duduk rumah lebih afdal. Nak kerja lah ni, kerja kat rumah pun boleh. Dan ni berlambak dah. Perempuan kan kreatif. Nak berniaga online kat rumah. Rumah ya. Senang lah ni. Tak payah duk fikir nak kerja apa lah, nak gaji besar-besar lah baru nak kahwin. Habislah tu. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, falladhi la budda, maka yang tidak la budda, maka falladhi ay fasyai'ul ladzi lah, maka bermula sesuatu yang tidak dapat tidak min irsyadin nisa'i, daripada menunjukkan akan perempuan, itlaq ataupun dipanggil idhafat masdar kepada maf'ul, ilaihi ila alladhi, kepadanya, kepada barang, kepada alladhi, kepada yang itu, kepada syai'ul ladzi tadi. Tunjuk pada siapa? Fil haidhi, ta'alluq irsyad pada pada ahbab haid. Kena tunjuk hak ni haid, ni bukan. Hak ni darah ni haid, ni kuning ni haid. Hak ni oren ni haid, sini bukan haid. Hak ni bukan haid, ni bukan, walaupun hitam bukan haid, contohlah. Tu ngaji lain. Habis. Fil haidhi. Tu. La budda min irsyadin nisa ila ilaihi fil haidhi. Tu. Falladhi la budda min irsyadin nisa ilaihi, maka ay fasyai'ul ladzi, iaitu bersesuatu. Jadi alladzi tu dia kena ada takwil ya, iaitu fasyai'ul ladzi. Jadi syai'u tu jadi mubtada, alladzi tu sifat dia. Jadi alladzi tu sifat bagi mausuf yang mahdhuf. Khabar dia bayanus salawati. Okey, sesuatu yang tidak dapat tidak daripada menunjukkan perempuan itu kepada alladzi, pada hi itu ialah bayanus salawati, menerangkan, iaitu berkait dengan haid inilah, iaitu menerangkan sembahyang sifat allati yang taqdiha, yang mengqada ia perempuan, innisa akan as-salawat. Dalam bab haid ada perkara yang menyebabkan perempuan itu kena qada sembahyang. Kena bagi tahu ini kena qada ni tak kena qada. Tu kena ngaji lain tu. Dia tak terang sini. Gila nak terang ni. Fa innan nisaa, maka sesungguhnya suami, ainya isteri itu, mahman qata'a damuha qubailal maghribi bi miqdari raq'atin. Dia tunjuk dah lagu mana dari sudut nak qada sembahyang tu. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan itu, mahma tatkala inqata'a, terputus ia oleh fa'il damuha, oleh darahnya an-nisa, qubailal maghribi. Qubaila ni sebelum yang sikit je. Sikit nak masuk maghrib. Sebelum tu sikit je. Qubailal maghribi, sebelum maghrib. Inqata'a ta'alluq bi miqdari raq'atin, dengan kadar satu rakaat. Sebelum masuk maghrib ada kadar satu rakaat lagi boleh sembahyang, sebab dia dah suci dah. Maka fa'alan nisa'i, maka wajib ke atasnya, ala lil mudarrah, maka wajib ke atasnya isteri, qada'us salat. Qada'u itu mubtada muakhar, alaiha ta'alluq bagi khabar yang mahdhuf. Qada'uz zuhri, maka mengqada' oleh solat zuhur, wal asri, ataf zuhri, dan solat asar. Sikit lagi nak masuk maghrib, kadarnya satu rakaat dan satu rakaat lagi. Dia dah suci dah sebelum maghrib dan satu rakaat masanya, maka wajib dia itu sembahyang qada' balik zuhur dan asar. Hak ni ramai orang tak tahu. Tu ya. Nak detail ngaji baik. Wa idzan qata'a qubaila subhi, begitu juga tatkala terputus ia damuha, hazaf fa'il, sebab apa? Min hadfi tsani lidilalatil awal dalam balaghah. Qubaila subhi, sebelum sikit lagi mana masuk subuh, bi miqdari raq'atin, dengan qadar satu rakaat. Satu rakaat lagi nak masuk subuh, dan lagi satu rakaat nak buat sebelum masuk subuh. Dia dah suci dah. Fa'alaiha, jawab idza, maka wajib ke atasnya ya nisa itu qada'ul maghribi, mengqada'kan sembahyang maghrib, wal isya'i, dan sembahyang isya. Sebab apa? Sebab dia dah suci, maka wajib mandi,
wajib sembahyang. Tak sempat tu, boleh qada. Dosa tak? Tak dosa. Sebab apa? Sebab dia baru hilang manik, baru hilang penghalang daripada sahnya solat. Wa hadza, dan bermula ini ai hadzal mazkur min al-bahthi, senang tu daripada perbahasan tu, aqallu ma yura'ihi nisa'u, sekurang-kurang barang yang mera'i akan barang oleh fa'il an-nisa'u, yakni kena ambil perhatian lah. Sekurang-kurang bab ni kena ambil perhatian, tapi ada banyak lagi. Tu kadza fil ihya'i, seperti itulah disebut fil ihya'i. Ai kadza yuqalu fil ihya'i, begitulah yang disebutkan dalam kitab Ihya. Dalam bab hik kena pergi belajar semula. Jadi isteri yang soleh yang kedua pada hari ini ialah dia belajar bersungguh-sungguh, ngaji sungguh-sungguh bab haid sebelum dia kahwin dan selepasnya, sehinggalah dia alim bab haid. Tu ciri-ciri isteri yang salihah. Kalau isteri yang talihah, dia tidak ambil tahu langsung sama sekali bab haid nifas dia sebelum kahwin ataupun masa kahwin. Jadi isteri yang salihah, dia sebelum kahwin pun dia dah mengaji sungguh-sungguh, semasa dia kahwin pun dia dah mengaji sungguh-sungguh sampai dia alim bab haid. Orang laki-laki pula, iaitu pergi belajar. Ciri-ciri suami soleh yang kedua ialah dia belajar bab haid sebelum kahwin. Tu. Okey, belajar bab haid sebelum kahwin sampai dia alim. Sebab apa? Sebab apa syarat alim? Sebab apa? Nanti dah kahwin, dia ajar je isteri dia. Isteri dia tak duduk susah hati dan nak pergi jumpa ustaz mana. Tak ada lah ni, tak ada dah ustaz. Tu. Tak ada ustaz hak ngajak hak betul. Yang ustazah hak ngajak hik nipah pun silap berlungguk-lungguk. Tak siqah, tak boleh nak percaya. Hak ustaz ngajak pun sikit je, seorang dua je. Sikit sangat tu. Jadi kita alimkan diri kita untuk kita ajar ke isteri kita selepas kahwin. Jadi isteri yang soleh, suami yang soleh ialah dia alim bab haid sebelum dia masuk dalam rumah tangga. Supaya apa? Supaya isteri dia bahagia di akhirat, dengan sebab tidak ada perkara-perkara yang menyusahkan dalam bab haid untuk tahu hukum. Wal ibadati, atah berkata atah lagi lah, ping sendirilah atah tu. Dan mengajar ibadat, iaitu wajib mengajar bab ibadat. Ai fardiha fardil ibadati, yakni fardunya fardu ibadat, wa sunaniha, dan sunat-sunatnya sunat-sunat ibadat. Mana? Bayan min salatin, daripada sembahyang, wa zakatin, ataf salatin dan zakat, wa shaumin, ataf salatin dan puasa, wa hajjin, ataf salatin dan haji. Wajib lah. Haji tu bila nak pergi haji, wajib pula suami ajar bab haji. Suami lah kau. Nak puasa Ramadan, wajib pula suami ajar buka kitab bab puasa, baca kat isteri tu. Tu. Tak erti, pergi suruh pergi majlis ilmu, sama ada dia pergi sekali ataupun dia suruh isteri dia pergi. Tu. Fa in kana ar-rajulu qa'iman, maka tatkala jikalau adalah ia, fa tafri'lah. Idza alimta dzalikal mazkur min wujubi ta'limil ibadat ay fardiha wa sunaniha ila akhirih, fa in kana ar-rajulu, maka jikalau adalah ia seorang lelaki iaitu suami itu, qaiman, khabar kana, mampu ia seorang lelaki itu mampu ta'alluq ba bi ta'limiha, dengan mengajarnya isteri itu, falaisa laha, maka tidak adalah baginya isteri itu al-khuruju, keluar, li su'alil ulama'i, untuk menyoal para ulama. Su'al al-ulama idhafat masdar ila maf'ulihi. Jadi al-khuruju isim laisa muakhar, laha ta'alluq bagi muta'alaq laisa mahdhuf. Ta'alluq bagi muta'alaq khabar laisa mahdhuf, taqdiruhu kainan. Ay wa laisa al-khuruju kainan laha li su'alil ulama. Jadi kalau dia mampu, kalau suami tu alim, ni dia suruh seolah-olah ikut tertib ni. Itu kena pilih suami yang alim supaya apa? Senang dunia akhirat.
Suami alim senang dunia akhirat. Ni sekarang nak pilih suami alim, Allah tak layak aku lagi. Aku ni tak layak, aku ni pemalatai lagi. Tu. Pemalatai bukannya mengaji sangat pun, tak layak bagi dia. Tu masalah orang sekarang. Dia buat drama Korea, nak buat macam mana? Fa in kana rajulu, maka jikalau ada lelaki itu mampu untuk mengajar, falaisa lahal khuruj, maka tidak bolehlah bagi isteri itu keluar untuk soal ulama. Tak tu. Ulama dengan suami mana lebih mulia? Di sisi dia suami lebih mulia. Kena utama suami. Tu. Tak tu. Raja ke, ulama ke, wali kutub ke, suami aku lagi tinggi. Tu. Wa in qasura, dan jikalau terbatas ia oleh fa'il ilmu rajuli, oleh ilmu seorang lelaki, suami tadi tu tak ada ilmu, terbatas, jahil. Ni pilihan kedua lah, tak ada orang alim, jahil lah. Ataupun tak ada orang alim, dia pilih orang mengaji. Tak apa, bagus. Tak ada orang mengaji kok, terpaksa lah tok laki jahil nak buat macam mana. Tapi tok laki tu kena bawa lah. Sebab tu dia kata in qasura, kalau dia tak ada ilmu, terbatas ilmu, kurang ilmu, walakin, tetapi naba anha, mengganti ia suami daripada zaujah, daripada isteri itu, fi ta'alluq naba fi su'ali, ganti pada soal, yakni soal ulama. Tu okey. Dia tak mau bagi isteri dia keluar tanya ulama, dia yang tanya. Dia wakil isteri dia pula. Dia tolong tanya. Dia tak bagi isteri dia lagi, dia tolong tanya. Seolah-olah dia yang pergi belajar. Balik saat lagi dia bagi tahu kat isteri dia. Tu taraf kedua. Dia tak alim, dia tidak alim, dia tidak mampu jadi alim, ataupun dia tidak alim, maka dia yang pergi belajar, kemudian balik dia ajar isteri pula. Tu orang mengaji lah tu. Tu orang mengaji. Fa akhbaraha, maka memberitahu ia suami akan isteri itu bijawabil mufti, dengan jawapan mufti. Itulah dia pergi tanya, dia dapat jawapan, dia pun bagi tahu dekat isteri dia. Samalah macam pergi belajar, balik dia pula ajar isteri dia. Tu. Falaisa laha, maka juga tidak bolehlah bagi isteri itu al khuruju, oleh keluarnya, iaitu laisa khuruj. Al khuruju itu lagi isim laisa, khabar laisa dia mahdhuf yang ditaklukkan dengan laha, ai kainan. Okey, fa illam yakun zalika, maka jika kalau tidak adalah yang demikian itu sama sekali, zalika ay zalikal mazkur, zalika ay zalikal mazkur min khurujiz zawji, ila akhiriyah, ikut ni riyah. Nak kata kalau tidak jadi demikian suami itu tak keluar tanya soalan, falaha, maka bagi isteri itu bolehlah, laha ni iaitu boleh baginya isteri itu al khuruju, keluar ia. Tu al khuruju tu mubtada muakhar, laha ta'alluq by muta'allaq khabar muqaddam mahdhuf lisuali, untuk menyoal. Balil idra', bahkan alaiha, wajib atasnya suami isteri itu, zalika ay zalikal khuruj lisuali. Zalika ay zalikal khuruj lisuali, keluar rumah untuk menyoal soalan. Wa ya'si, dan bermaksiat ia ar-rajulu, oleh seorang lelaki, yakni suami itu, sebab apa? Biman'iha, batu basababiyah, ai bisababi man'iha, dengan sebab menegahnya isteri. Idhafat masdar ila maf'ulihi, menegah akan isteri. Maka haram seorang suami bila perkara yang berkait dengan fardu ain dia halang, padahal dia jahil dan dia tak mau mengaji, dia halang pula isteri dia nak ambil tahu, maka hukum dia haram. Boleh isteri itu ingkar, keluar juga, tak ada masalah, tidak dipanggil nusyuz. Wa mahma ta'allamat, dan tatkala belajar ia isteri itu akan barang, ma tu maf'ulun bih, ma akan barang yang huwa bermula dia ma itu, tu bermula tu ta'allamat ma huwa, ta'allamat mempelajari ia, sudah belajar ia isteri itu akan ma, akan barang itu, huwa yang mana ialah ma itu, minal faraidhi, ay hala kaunihi kainan, min tu ta'alluq bagi hal yang mahdhuf sahibnya, wa hala kaunihi kainan minal faraidhi, hal keadaannya huwa itu, ma itulah huwa tu daripada
perkara-perkara yang membabitkan fardu ain alaiha ala zaujah, atasnya, atas isteri. Tu. Dah belajar dah perkara-perkara fardu ain yang wajib atas isteri tu. Maka falaisa laha, maka tidak bolehlah baginya zaujah itu antakhruja. Tu antakhruja ni takwil masdar jadi isim laisa muakhar. Laha ta'alluq bagi muta'allaq khabar laisa mahdhuf taqdiruhu kainan. Maka tidak adalah bagi isteri itu oleh bahawa keluar ia isteri ila majlis ilmin, kepada majlis ilmu, illa biridha az-zawjah, biridha az-zawj, melainkan dengan redha suami. Maka tak boleh dah. Dia dah habis dah fardu ain, dah selesai dah, maka tidak boleh dia nak keluar ke majlis ilmu yang lain kalau dia dah selesai dah mempelajari ilmu fardu ain tersebut, melainkan dengan izin dia. Kalau keluar juga haram, berdosa besar, walaupun ilmu tersebut ilmu agama tapi bangsa fardu kifayah, tak dapat redha isteri, tak dapat redha suami, maka iaitu berdosa. Satu benda lagi saya teringat bab izin keluar rumah ni. Isteri yang soleh, kita dah kata dah dulu, isteri yang soleh ialah minta izin keluar rumah. Suami yang soleh juga dia akan minta izin isteri untuk keluar rumah, tapi sunatnya, tak wajib. Kalau isteri wajib minta izin suami nak keluar rumah, tapi kalau suami tak wajib tapi sunat. Tu. Jadi suami yang soleh ialah dia juga minta izin untuk isteri dia untuk keluar ke mana-mana. Supaya apa? Supaya isteri maklum nak pergi mana. Tu je. Sebab tu sunat. Sunat ya. Tak wajib. Tapi baguslah. Allah. Tapi baguslah. Itu ciri-ciri suami yang soleh, iaitu bila dia nak pergi mana, dia bagi tahu nak pergi Kedah. Tu. Walaupun tak wajib sebenarnya sunat. Supaya isteri maklum pergi mana. Tu ya. Habis. Wa qala musannif rahimahullah, qala Allah Ta'ala, telah berkata, telah berfirman ia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah beriman ia fi surati tahrimi, beriman berfirman itu ta'alluq fi surati tahrimi, pada surah at-tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ia ai aqarru, yakni mengaku ia oleh mereka itu bil imani, dengan iman. Anfusakum wa ahlikum, jagalah oleh kalian, anfusakum akan maf'ulun bih, akan diri-diri kalian, wa ahlikum ataf, dan keluarga kalian, ai minan nisa'i, yakni daripada perempuan isteri-isteri, wal aulali, dan daripada anak-anak, wa kulli man yadkhulu fi hadzal ismi, dan setiap orang yang masuki ia orang fi hadzal ismi, pada ini nama, iaitu ahlikum, naro, jaga apa? Akan api neraka, akan masuk kepada api neraka, naro. Tu suratul tahrim ayat 6. Qala turjumanil Qur'ani, telah berkata oleh pentafsir, asal turjuman ni penterjemah, ini pentafsir Quran lah. Siapa tu? Badal Sayyidina Abdullah, penghulu kita Abdullah, badal lagi Ibnu Abbasin bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi makna zalika, pada makna demikian itu, demikian ku, jaga tu jagalah ke mana, yakni maqul qaul faqihuhum ai alimuhum, mengajarlah oleh kalian akan mereka itu, alimuhum, mengajarlah oleh kalian akan mereka itu, mereka itu ahlikum. Mengajar apa dia? Maf'ul bih kedua, syara'i al-islami. Syara'i jamak bagi syariatin, jamu syariatin, akan syariat Islam. Jadi ku di situ ialah dengan makna mengajar. Sebab itu suami jangan jahil. Kalau jahil tapi kesedaran kejahilan tu ada, nak pergi ngaji, bawa pergi ngaji. Jangan jadi bodoh tolak sampai mati. Duk biar ketololan diri dia sampai mati. Dia pun ajak ketololan dia itu berserta dengan anak-anak dan isteri dia, tak kenal langsung agama. Ketololan dia itu telah berjangkit kepada keluarganya, dan keluarga dia itu pun tolol juga. Tu. Habis. Ini kena mengajar. Sebab itulah kena
Jadi kena usaha jadi orang alim. Yang perempuan pula penentu syurga nerakanya ialah kata Rasulullah ialah suami dia. Maka kena pilihlah suami yang boleh bimbing dia ke syurga yang tinggi. Bukan sekadar syurga yang dekat-dekat neraka. Tu. Maka kalau faham begitu, tidak ada istilah drama Korea dah. Aku tak layak lah, apa benda lah. Itu semua jahil dia panggil. Tu. Tak faham hakikat nak kahwin tu lagu mana. Bukan hakikat nak kahwin, nak hidup dia. Tak mau dia ni jenis lagu ni. Jenis lagu ni. Apalah otak hang lah. Wa'adibuhum, dan hendak mempelajarilah adab oleh mereka itu, oleh kamu akan mereka itu, ahlikum ay alimuhum, yakni mengajarlah oleh kamu akan mereka itu, ahlikum maf'ul bih kedua, mahasinal akhlaqi, akan kecantikan perhiasan akhlak, ngajar adab lah. Waqila, dan sebahagiannya mengatakan, waqila ay qala ba'duhum ay qala ba'dul ulama, telah berkata oleh setiap sebahagian para ulama, inna asyaddan nasi, sesungguhnya seteruk-teruk manusia, azaban, nisbah azaban itu ialah tamyiz bagi asyadda, bagi isim tafdil asyadda. Tu yaumal qiyamati, yaumal dharaf zaman, pada hari kiamat. Man jahala man tu khabar inna dia. Man jahala ahlahu, ialah orang, siapa yang paling teruk siksaan di akhirat tu? Ialah orang, iaitu suami yang jahala ahlahu, yang menjahilkan ia man suami akan keluarganya man. Mana menjahilkan tu? Membiarkan isteri jahil, anak-anak jahil, tidak beri kepada mereka kenal agama, tak bawa mereka pergi ngaji kita, tak bawa mereka kenal kepada tauhid agama Allah, tidak kenalkan kepada mereka mana halal mana haram, tidak pernah perhatikan aurat isteri itu terbuka ke tertutup. Jahil. Jahil. Bila jahil, esok di akhirat, anak-anak dan isteri kita itulah yang menjadi musuh utama kita di akhirat. Sebab apa? Kita sudah menjahilkan mereka itu. Mereka akan tuntut, ni puak ni lah, ni orang ni. Orang ni lah. Tuhan, tak pernah ajar ke aku mana halal, mana haram, mana menutup aurat sempurna, mana tidak. Tidak pernah tunjuk pada aku mana hid, mana istiadah. Tak pernah langsung. Kena. Tu masalah tu kena. Tu okey. Allah, takutlah kita. Kita pun takut. Lepas tu kita takut kau. Cukup dak lagi ni nak dapat. Nak berumah tangga cukup dak lagi ilmu ni. Ilmu satu. Ilmu nak hadap perempuan satu. Payah nak hadap perempuan, payah. Ilmu nak menghadap perempuan tu istilah saya. Tu ilmu nak hadap perempuan. Nak sabar dengan perempuan tu kena cukup ilmu. Tak cukup ilmu habis melenting dah. Tu. Okey. Habis. Tu. Wa an sayyidatina habis. Okey, murah. Wa an sayyidina, kita ada kelas 10 kan. Kalau tengok jam. Wa an sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada penghulu kita Abdullah, tu dia panggil badal atau bayan, Ibni Umar bin Umar radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah Taala meredai ia daripada mereka kedua tu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah berkata, ia Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in, kullukum ra'in, setiap orang itu ra'in. Apa ra'in? Ay hafizun, ialah yang pemelihara, orang yang memelihara, mu'taminun, orang yang dipercayai, amanah tumai kat dia, itulah sebagai orang yang dipercayai. Multazimun, orang yang melazimi, yang wajib, li salahi ma'tumina ala hifdhihi, untuk memperbaiki, mempercantikkan, memperelokkan barang yang dipercayai, ala hifdhihi, atas jagaannya. Kullukum apa? Kul. Tu. Fahuwa, maka bermula dia ra'in tu, matlubun, dituntutkan dia kan ra'in, hafiz, mu'tamin, multazim tadi,
bil adli dengan adil, ta'alluq ba bil adli dengan adil, fihi ai fi ma tumina ala hifzihi, padanya pada barang yang dipercayai, yang diyakini atas jagaannya. Amanah lah tu. Setiap orang tu ra'in. Apa ra'in? Hafiz, pemelihara. Mu'tamin, yang dipercayai. Apa lagi? Multazimun, yang dibebankan, dan sebagainya lah. Maka kena adil. Wal qiyami, dan melaksanakan bimasalihihi, dengan maslahah-maslahahnya, maslahah ma'tumina ala hifzihi. Maka kena tu secara umum. Okey. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dipertanggungjawabkan, ditanyakan berkenaan dengan rakyatnya. Nyo kullukum ra'in. Nyo ra'in lah kau. Nyo ra'in. Orang tanya ra'iyati kullin ke kullukum? Sah belaka. Sebab apa? Kullukum mubtada, ra'in khabar. Masadak sama. Dia panggil masadak sama istilah dia. Istilah dia tu. Sedap ke istilah pondok ni? Masadak sama. Boleh juga merujuk pada mubtada ataupun khabar. Masadak ke apa dia panggil? Tak ingat dah. Rasa masadak. Oh, sedap itu. Tu an ra'iyati kullukum ataupun ra'in tadi fil akhirati, di akhirat kena tanggungjawab. Fa in wafa, maka tafri'nya idza alimta dzalikal mazkur, fa in, maka jikalau wafa, memenuhi ia kullukum ataupun ra'in itu akan barang alaihi, atasnya, atas kullukum, minar riayati, apa dia bayan minar riayati, daripada penjagaan. Dia jaga elok dah, sempurna elok dah, jaga elok dah. Hasala lahul hadzu, maka hasillah baginya, bagi kullukum atau bagi ra'in itu, al hadzul awfaru, bahagian yang besar di akhirat nanti. Tu dapat pahala lah. Maksudnya selesai amanah yang ditanggungjawabkan. Habis, settle. Wa illa, maka jikalau tidak, okey, jikalau tidak, iaitu jikalau tidak memenuhi perkara tersebut, talabahu, maka niscaya menuntut ia akan kullukum oleh fa'il kullu ahadin minhum, salah satu daripada mereka itu, ahlikum tu, bihaqqihi, minhum, daripada mereka itu ra'iyah lah. Daripada ra'iyah senang. Rakyat, benda yang di bawahnya. Ahlikum ke, masyarakat ke, ikutlah siapa dia jadi ketua. Dia jadi ketua masyarakat. Masyarakat tu dia panggil rakyat dia. Dia jadi ketua keluarga. Isteri anak-anak dia panggil rakyat dia. Bihaqqihi, tuntut apa dia tu? Tuntut haknya. Tu fil akhirati, haknya, hak kullukum ataupun ra'in itu fil akhirah, di akhirat. Sebab tu kalau suami tidak menunaikan tanggungjawab dia dengan sempurna, suami, isteri dan anak-anak dia ialah musuh utama di akhirat. Ni dia umum lagi ni. Sekejap lagi dia khusus lagi rasanya. Cuma kita baca esok lah. Dah nak pukul 10 kita ada kelas. Tu okey. Tu secara umum dulu, iaitu bila jadi ketua keluarga ataupun ketua sesuatu mana-mana pun, kalau ada di bawahnya rakyat ataupun ada di bawahnya tanggungjawab dia yang perlu dia tunaikan, maka kena hasil, kena penuhkan. Jadi ketua kelas kena tunaikan tanggungjawab sebagai ketua kelas. Kalau ketua keluarga, ketua keluarga. Kalau ketua masyarakat, ketua masyarakat. Ketua negara, ketua negara. Tu betul tu. Okey. Fal imamu wallahu taala alam. Ada soalan ke apa? Adakah boleh si isteri bermasam muka dan marahkan suami kerana si suami asyik leka dengan game? Tidak boleh. Tu. Tidak boleh. Marah suami tidak boleh mutlaqan. Sama juga bermasam muka mutlaqan. Lagu mana nak buat? Nasihat. Lagu mana nasihat? Cerdiklah nasihat tu. Kena pandai. Tu. Sebab tu kita kata itu dulu tu ciri isteri yang salihah ialah dia reti nasihat dia. Dia tahu kaifiat nak nasihat suami lagu mana. Kena tengok keadaan dia. Kita tak mau ulang lagi lah macam mana nak sampai dia tunduk hati tu. Kita dah cakap dulu dah. Nak cakap balik pun rasa segan. Nak cakap banyak kali. Tu rujuk hari tu je. Macam mana dia sama serupa macam
Suami duk tengah marah tapi suami tu salah, tapi suami tengah marah. Macam mana kita nak nasihat dia? Kena pandai. Kena pandai, dia panggil. Pandailah, dah pandai dalam menegur suami tu kena ada. Tu besar tu rare tu dan payah. Kena tundukkan suami supaya suami tu tunduk kat kita, bukan suruh tunduk kat dia. Maksudnya suruh sampai tahap dia tu dengan kita tu memang kalau kita cakap apa tu, dia dengar lah. Sebab kita dah buat sekian. Tu. Adapun kalau sebab dia itu buat benda-benda yang bermasalah ataupun benda yang leka, lara dan sebagainya, tidak boleh sama sekali memarahi isteri, memarahi suami. Sebab apa? Dalam ghayah kita Uqud Lujain kata apa? Tidak boleh kita itu melakukan kasar kepada suami walaupun dia sudah memaki dan memarah kita. Itu maki tu maki kena atas kita. Apalagi bab lara min babil aula lah. Tu tak ada apa sangat. Lagi-lagi dah tak boleh nak marah. Lagi-lagi dah tak boleh buat kasar. Jaga. Tu. Okey. Dalam Uqud kan semalam baca so. Malam baca dia kata apa? Tak boleh tarik janggut, iaitu tidak boleh berlaku kasar pada suami. Tak boleh cakap lebih kurang maki suami walaupun royahnya suami tu dah memakinya. Dia tak dimaki balik. Tu. Ciri isteri solehah gitu. Dia tidak marah suami. Dia tidak buat masam muka pada suami. Walaupun suami dia bermasalah, walaupun suami bermasalah, dan dia pula kena pandai pula menegur. Lagu mana aku nak tegur suami aku ni? Allahu akbar. Hak ni payah ni rare lah. Kadang-kadang kita tengok sifat-sifat yang pandai menegur ni kadang-kadang ada di filem-filem, ada. Kita tengok, pandai juga dia buat lagi ni. Tapi realiti kita ni tak reti. Sebab apa? Tak ada ilmu. Takkan filem kalah kita hak ngaji ni kalah dengan dia. Filem tu filem je. Tu. Kadang-kadang kita tengok, filem lagi dahsyat. Macam ni lah iaitu isteri ni pandai minta maaf suami ni. Tegur suami ni pandai. Filem pula reti lagi. Padahal kita mengaji. Tu. Patut kita lah reti daripada filem lagi. Kita tengok filem pula lagi berkesan daripada realiti. Realitinya banyak tak reti. Tu. Kita tengok filem lagi dahsyat lagi. Macam mana realitinya tak jadi macam tu? Filem boleh buat lagu tu, realiti kita tak reti. Tu. Tu semua berhajat yahtaju ila ilmin akhara. Jadi kena pandai lah. Kita kata dah dulu, iaitu kena pandai dengan dari sudut kena tundukkan dia. Baru dia dengar cakap. Tunduklah ke mana? Kita dah kata dah, tak perlu nak ulang lah. Iaitu ada pada diri perempuan sendiri. Tu kena pandai-pandailah dia. Tu. Nak boleh hak pandai tu Allah satu dalam 1000 lah. Jadi laki-laki yang mengaji kita ni yang mengaji Uqud Lujain ni tak usah duk kembang hidung lah. Syoknya. Tak usah duk syok lah. Tu payah nak jumpa. Tu usah duk syok lah. Tu. Kalau jumpa tu memang satu dalam 1000 lah hang dapat tu. Kalau tak ada tu redha je lah. Kita pula lah kena jadi suami soleh kat dia walaupun dia tak soleh kat kita mana pun. Tu. Okey. Payahlah kau tu. Tu habis tu wallahu taala alam. Sambung pula pada esok malam jam 9 juga insyaallah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.